Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Kita masuk kepada fasa yang keenam berkaitan dengan kalimah yang berada pada kedudukan nasbun ataupun yang dipanggil dengan mansub, iaitu tamyiz. Kata penulis, at-tamyiz, jenis kalimah keenam yang berada pada kedudukan nasbun adalah tamyiz. Tamyiz dari sudut bahasa artinya membezakan. Di dalam kaedah ilmu nahwu, tamyiz adalah kalimah yang didatangkan untuk menerangkan tentang perkara yang samar. Jadi didatangkan tamyiz untuk menerangkan sesuatu yang samar supaya ianya jelas dan dimaklumi. Kebiasaannya ia berlaku pada bilangan, kadar sukatan dan timbangan. Kita akan jumpa banyak tamyiz ini didatangkan pada perkataan yang menunjukkan kepada bilangan. Contohnya 11, 12 dan sebagainya, dan juga pada sukatan dan timbangan. Tengok pada contohnya ra'aitu ahada asyara rajulan amamal masjid. Aku melihat 11 orang. 11 ni apa dia? 11 ni kita tak tahu 11 tu apa. Orang ke, bas ke, rumah ke. Jadi datangkan kalimah rajulan. Rajulan di sini dipanggil dengan tamyiz untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan pada bilangan ni tadi. Dan dia datang dalam bentuk mansub. Jadi rajulan, ya. Mana tamyiz di sini? Tamyiz di sini adalah rajulan. Ia terletak selepas bilangan, iaitu ahada asyara. Sekarang ini amama dia walaupun mansub, kita tahu dahulu dia adalah zarful makan. Tamyiz adalah rajulan. Contoh yang lain, ishtaraitu faddanan ardan. Aku membeli. Faddan ni ianya adalah kalimah menunjukkan ukuran bagi keluasan sesuatu. Jadi sekarang ni kita terjemahkan sebidang. Sebidang apa? Ardan, tanah. Ya. Jadi ardan di sini dia mansub. Faddan mansub kerana menjadi maf'ulun bih. Yang dibeli itu apa? Faddanan. Jadi dia mansub sebagai maf'ulun bih, dan ardan dia menjadi apa dia? Menjadi tamyiz. Nak beritahu yang dimaksudkan dengan faddan itu apa? Iaitu ardan. Kalimah rajulan dan ardan mansub kerana menjadi tamyiz. Untuk jumpa dalam Al-Quran, contohnya inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kata Nabi Yusuf kepada ayah dia, sesungguhnya aku melihat 11. Ahada asyara kaukaban, iaitu bintang. Jadi sekarang ini kaukaban menjadi tamyiz, ya. Kalau anda mengamati kalimah ahada asyara, ia menunjukkan bilangan. Manakala kalimah faddanan menunjukkan kadar sukatan tanah. Kalimah rajulan menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan bilangan 11 tersebut. Kalimah ardan pula menjelaskan kadar sukatan tersebut adalah bagi keluasan tanah. Ya. Jadi tamyiz dia mansub. Seperti hal kalimah yang menjadi tamyiz mestilah nakirah.
dan datang selepas jumlah atau ayat yang sempurna. Kita dah belajar bab hal. Hal dia hanya datang selepas ayat yang lengkap. Begitu juga dengan tamyiz. Tamyiz juga ia datang selepas ayat yang lengkap. Dan juga tamyiz juga ianya adalah kalimah yang nakirah, bukan yang ada alif lam. Dia adalah kalimah nakirah. Syarat tambahan bagi tamyiz adalah ianya merupakan ismun yang jamid. Ismun jamid apa dia? Artinya yang tak ada pecahan. Dalam bahasa Arab kita akan jumpa kalimah yang ada pecahannya. Daripada satu perkataan bertukar kepada yang lain, itu dipanggil dengan mushtaq. Kalau yang dia tak berpecah kepada perkataan yang lain, tak bertukar kepada perkataan yang lain, iaitu saja, itu dipanggil dengan jamid. Macam rajulan. Rajulan adalah jamid. Dia tidak berpecah menjadi perkataan yang lain. Yang dimaksudkan dengan pecahan di dalam istilah nahwu dipanggil ishtiqaq adalah pertukaran kalimah kepada fa'il madin, mudhari', ismun fa'il dan sebagainya. Apa maksud kalimah yang boleh berpecah tu? Daripada satu kalimah dia boleh bertukar-tukar. Dia menjadi fa'il madin dan bertukar menjadi fa'il mudhari', bertukar kepada ismun fa'il, maf'ul dan sebagainya. Itu yang dipanggil dengan mushtaq, ya. Kalimah yang mushtaq artinya ada pecahan, tidak boleh menjadi tamyiz. Yang boleh bertukar-tukar ini dipanggil mushtaq dan dia tak boleh menjadi tamyiz. Tamyiz hanyalah bagi ismun yang jamid, ya. Contoh bagi kalimah yang mushtaq adalah kataba jadi yaktubu, kemudian kitabah masdar dia, uktub, katibun, maktubun, maktabun, maktabatun. Daripada asal satu perkataan saja, iaitu kaf ta ba, kataba, ya, bertukar kepada berbagai-bagai bentuk. Itu dipanggil dengan apa? Mushtaq. Kalau jamid tu macam itulah, dia tak jadi dah kepada yang lain, ya. Adapun kalimah seperti rajulun dan ardun pada contoh di atas dan yang seumpamanya, ia merupakan kalimah yang jamid, tiada pecahan bagi kedua-duanya. Oleh itu ia boleh menjadi tamyiz. Baitun, baitun jamid atau mushtaq? Baitun juga jamid, dia tak bertukar-tukar. Baitun lah. Mungkin ada yang keliru. Ustaz habis jadi buyutun macam mana? Rajulun jadi rijalun tu macam mana? Itu jam'un dia. Ya. Kalau seorang kita panggil rajulun, kalau ramai rijalun. Sebuah rumah baitun, kalau banyak buyutun. Itu bukan pecahan. Itu adalah lapas bagi sesuatu yang bertukar bilangannya kepada yang lebih banyak. Macam kita jugalah. Kalau sebiji rumah, kita sebut rumah je. Kalau banyak, kita sebut rumah-rumah, kan? Jadi itu taklah dikira sebagai mushtaq, ya. Berdasarkan keterangan di atas, anda dapat mengetahui bahawa tamyiz adalah kalimah yang mempunyai ciri-ciri berikut. Jadi apa ciri-ciri tamyiz? Ciri-ciri yang melayakkan dia menjadi tamyiz. Yang pertamanya dia adalah ismun. Yang kita guna pakai untuk tamyiz itu ismun, bukan fa'ilun, bukan harfun. Yang keduanya ianya mansub. Bila dia jadi tamyiz dia mansub, ya.
Yang ketiganya didatangkan selepas ayat yang sempurna. Ayat yang sebelumnya dah lengkap, maka baru datang tamyiz. Yang keempat, kalimah yang nakirah. Tamyiz juga kita kena jadikan dia dalam bentuk nakirah. Tak boleh ra'aitu ahada asyara ar-rajula, tak boleh. Tak boleh ar-rajula, kena datang dalam bentuk nakirah, iaitu rajulan. Kemudian didatangkan untuk menjelaskan tentang kesamaran berkaitan dengan sesuatu perkara. Kenapa kita datangkan tamyiz? Kita datangkan untuk menjelaskan. Kalimah tu kalau tak disebutkan tamyiz, maka akan jadi apa? Jadi sama-sama apa yang dimaksudkan oleh mutakallim. Contohnya kita kata apa? Kita kata banaitu salasata asyara. Saya telah membina 13. Orang dengar apa benda 13 apa ni? Jadi bila kita sebut baitan contohnya. Jadi di sini baitan adalah tamyiz, menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan 13 ni tadi. Faham semua? Baik, yang keenamnya ianya misilah kalimah yang jamid. Yang hendak jadi tamyiz hendaklah kalimah yang jamid. Ya. Kalau hal tak disyaratkan begini, ya. Hal ia datang dalam bentuk yang mushtaq, ya. Baik, habis berkaitan dengan tamyiz. Kita masuk kepada yang seterusnya. Yang ketujuh iaitu al-mustathna. Al-mustathna apa dia? Al-mustathna dengan illa. Artinya mustathna ni artinya yang dikecualikan. Yang dikecualikan dengan kita pakai kalimah illa. Apa makna illa? Illa maknanya melainkan. Jadi melainkan maknanya menunjukkan pada pengecualian. Contoh kita kata akalat tullabu illa Muhammadan. Para pelajar telah makan. Kalau kita nak kecualikan, kita pakai apa? Illa, melainkan Muhammad. Di sini istisna itu dengan illa. Istisna ada dengan kalimah yang lain. Buat permulaan ni kita belajar guna dengan illa dahulu, ya. Guna dengan illa dahulu. Bila dah buka kitab yang lebih besar, maka pembahasannya lebih banyak lagi. Sekarang ni kita baca tentang mustasna dengan illa. Mustasna dengan illa juga dianya mansub. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Ya. Bukan semua mustasna dengan illa itu dia mansub. Ya. Nanti akan dijelaskan. Jenis kalimah ketujuh yang berada pada kedudukan nasbun adalah mustasna. Maknanya dari sudut bahasa adalah yang dikecualikan. Mustasna itu makna dia apa? Yang dikecualikan. Maksudnya di sini adalah kalimah yang menjadi mustasna mansub apabila ia berada selepas illa yang membawa makna pengecualian. Contohnya kharajat tullabu illa Zaidan. Para pelajar telah keluar kecuali Zaid. Jadi illa yang menunjukkan pengecualian. Dalam ilmu nahwu dipanggil adatul istisna. Yang dikecualikan di sini siapa? Yang dikecualikan di sini Zaid. Zaid dipanggil apa? Zaid dipanggil al-mustasna. Kenapa Zaid mansub? Kerana dia menjadi mustasna lah. Kerana dia menjadi mustasna. Kita kata illa Zaidan. Jadikan dia mansub. Ya. Kalimah Zaidan mansub kerana ia menjadi mustasna. Alamat nasbunnya adalah fathah. Perlu diketahui
bahawa mustasna yang terletak selepas illa menjadi mansub pada dua keadaan. Maksudnya tak semua mustasna selepas illa dia mansub. Pada dua keadaan sahaja dia boleh menjadi mansub. Yang pertama, apabila ayat sebelum illa merupakan ayat tam. Apa maksud ayat tam? Artinya yang lengkap. Artinya sebelum daripada illa tu ayatnya dah lengkap. Ada fa'ilun, ada fa'il. Ada maf'ulun bih kalau perlu maf'ulun bih. Ayat dia dah lengkap. Lepas tu baru datang illa, ya. Dan mujab. Macam contoh kita di atas tu kharajatul lab. Lengkaplah. Para pelajar telah keluar. Ayat lengkap tidak? Lengkap. Ya. Nanti kita akan belajar macam mana yang kata tak lengkap tu. Contohnya fa'ilun ada tapi fa'il tak ada lagi. Tiba-tiba dah datang illa. Ataupun fa'ilun dah ada fa'il dia tapi maf'ul dia tak ada lagi contohnya. Jadi didatangkan illa, kemudian baru selepas itu didatangkan maf'ulnya. Contohnya, jadi sekarang ni yang pentingnya di sini kita tahu apa? Kita tahu bahawa yang dimaksudkan dengan tam itu ianya ayat yang lengkap, ya. Kemudian yang keduanya mujab. Apa maksud mujab? Mujab artinya tidak mengandungi penafian seperti ma. Ma apa makna ma di sini? Ma di sini maknanya tidak, ya. Bukan ma istifham pertanyaan ataupun ma ismu mausul, tidak. Di sini ma yang bawa makna penafian. Jadi kalau kalimah tu ada penafian, tak ada penafian, dia dipanggil mujab. Itu makna mujab. Lawan dia nanti manfi, ya. Yang ada penafian. Atau larangan seperti la, artinya jangan. Maka mustasna mestilah mansub. Contohnya adalah seperti di atas. Jadi kalau kalimah itu tam mujab. Tam maknanya dah sempurna, ayat dah lengkap. Mujab artinya tidak mengandungi penafian ataupun yang menyerupai penafian seperti larangan, guna pakai illa sebagai contohnya. Maka dia adalah apa? Mustasna dia mesti mansub. Tak boleh baca selain mansub, ya. Contoh kharajatul labu illa zaidan. Zaidan mesti mansub, ya. Kemudian yang keduanya, apabila ayat sebelum illa merupakan ayat tam dan manfi. Artinya mengandungi penafian atau larangan. Maka kalimah selepas illa boleh menjadi mustasna yang mansub atau ia marfu' kerana menjadi badal. Jadi sekarang ni kalaulah ayat itu tam kemudian manfi. Tam manfi. Manfi apa artinya? Ia didahului dengan penafian. Ya, bukan mujab, ada penafian. Seperti kita pakai ma pada awal ayat ni tadi, itu dipanggil dengan apa? Manfi. Kalau ayat itu tam manfi, maka apa yang jadi? Mustasna yang duduk selepas illa itu ianya boleh jadikan mansub sebagai mustasna dan boleh jadikan ianya badal. Kalau badal nanti kita akan belajar dia mengikut yang sebelumnya lah. Kalau sebelumnya marfu' dia pun marfu', kalau sebelumnya mansub dia pun mansub. Pengertian badal akan disebutkan di dalam bab at-tawabi' insya-Allah. Nanti kita akan belajar bab tawabi'. Artinya kalimah-kalimah yang mengikut
kalimah yang sebelumnya dari segi i'rab. Itu dipanggil at-tawabi'. Jadi sekarang ni badal sebahagian daripada tawabi'. Badal dia mengikut yang sebelumnya pada i'rabnya. Kalimah yang tam manfi yang duduk selepas illa, kalimah pada ayat tam manfi yang duduk selepas illa, boleh kita jadikan ianya mansub sebagai mustasna dan boleh kita jadikan ianya badal, artinya mengikut i'rab kalimah yang sebelumnya. Jadi dia boleh dua bentuk. Dan tak semestinya dia mansub. Kalau yang tam mujab tadi mesti mansub sahaja. Contohnya apa dia? Contoh bagi ayat yang tam manfi adalah ma samat talamizu illa aliyan. Para pelajar tidak berpuasa kecuali Ali. Ayat ini lengkap ataupun tidak? Lengkap dah. Sama talamiz lengkap lah. Fi'lun ada, fa'il ada. Itu dipanggil dengan tam. Kemudian ayat ini mujab ataupun manfi? Ayat ini manfi sebab ada penafian di sini. Tidak. Tidak. Jadi para pelajar tidak berpuasa ataupun murid-murid tidak berpuasa melainkan Ali. Jadi Ali di sini boleh dibaca dengan dua bentuk. Kata dia kalimah Ali mansub kerana menjadi mustasna. Boleh juga dibaca masamat talamizu illa aliyun. Kalau baca illa aliyun pun boleh. Tapi dia bukan mustasna. Dia dah jadi apa? Jadi badal. Badal bagi talamis. Kalimah Ali marfu' kerana ia menjadi badal bagi at-talamis. Kalimah yang menjadi badal bagi kalimah yang marfu' juga menjadi marfu'. Badal ni maknanya apa? Badal ni pengganti lah. Dari segi bahasa yang bermakna pengganti. Dari segi istilah dia nanti kita akan apa? Kita akan belajar dalam bab tawabi' nanti insya-Allah. Apabila anda mengamati ayat di atas, anda dapati ia didahului penafian dengan ma. Inilah yang dipanggil ayat yang manfi. Itu maksud manfi. Adapun ayat yang naqis. Naqis lawan bagi tam. Tam lawan dia naqis. Ada ayat yang naqis, artinya sebelum illa tu ayat tak lengkap lagi. Tiba-tiba illa dah datang. Adapun ayat yang naqis lawan bagi tam, maka kalimah yang terletak selepas illa tidak menjadi mustasna yang dimaksudkan di dalam bab al-mansubat. Jadi kalau ayat tu dia adalah apa? Ayat yang naqis yang duduk selepas illa, dia tak dipanggil mustasna. Ini keluar daripada bab mustasna. Habis jadi apa? I'rabnya bergantung kepada kedudukan di dalam ayat. Jadi kalau sebelum illa memerlukan fa'il, dia jadi fa'il. Kalau sebelum illa memerlukan maf'ul, dia jadi maf'ul sebagai contoh. Jadi itu bagi ayat yang naqis. Contohnya apa? Maqama illa aliyun. Tiada yang bangun melainkan Ali. Sekarang ni ayat ini sebelum illa lengkap ataupun tidak? Tak lengkap lagi. Maqama, tak ada yang bangun. Kita tahu fi'lun memerlukan kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya duduk selepas illa. Jadi aliyun di sini dia marfu' kerana menjadi apa? Kerana menjadi fa'il. Dan dia tidak dipanggil sebagai mustasna mengikut istilah ilmu nahunya.
Kalau maknanya memanglah mustasna juga kan, yang dikecualikan. Sekarang ni kita bincang bab kedudukan dia dalam i'rab mengikut ilmu nahwu, ya. Contoh yang lain pula, ma akaltu illa mauzan. Aku tidak makan melainkan pisang. Sekarang ma akaltu, ayat dia lengkap ataupun belum? Belum lagi. Saya tidak makan. Makan apa? Ya. Akala perlukan kepada maf'ulun bih. Jadi disebut illa mauzan, kecuali pisang. Sekarang pisang jadi apa? Pisang jadi apa? Ngantuk mana dapat? Pisang jadi apa? Maf'ulun bih. Ya. Pisang jadi maf'ulun bih lah, sebab akala perlukan kepada maf'ulun bih. Jadi mauzan jadi maf'ulun bih. Ya. Kalimah ali marfu' kerana ia menjadi fa'il bagi qama. Manakala kalimah mauzan mansub kerana menjadi maf'ulun bih bagi akaltu. Daripada keterangan di atas dapat dipahami bahawa mustasna adalah pertamanya ismun, keduanya mansub, yang ketiganya ia mansub pada dua keadaan, iaitu apa dia? Pada ayat yang tam mujab dan ayat yang tam manfi. Dia boleh jadi mansub pada kedua keadaan ini. Jadi kalau selepas tam mujab wajib mansub. Kalau selepas tam manfi boleh mansub dan boleh mengikut kedudukan dalam ayat kerana dia menjadi badal. Bagi ayat tam manfi, kalimah selepas illa boleh menjadi mansub kerana menjadi mustasna dan boleh menjadi badal. Boleh menjadi badal. Bagi ayat yang tidak lengkap, naqis, kalimah selepas illa menjadi pelengkapnya. Artinya ayat sebelumnya memerlukan kepada fa'il, maka ia menjadi fa'il. Sekiranya ayat sebelumnya memerlukan kepada maf'ulun bih, maka ia menjadi maf'ulun bih. Jadi habis bab yang berkaitan dengan dua mansubat ini. InsyaAllah kita sambung bagi yang ke-8 pada minggu akan datang.